warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Nama saya Nur Aisyah Anissa binti Udin, pemegang nombor metrik A175750 di bawah program pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kajian saya pada hari ini iaitu di bawah tajuk Seni Bina Masjid Dolmabahce di Istanbul, Turki, iaitu di bawah penyeliaan Dr. Cik Amalina binti Muhammad Isa. Oleh itu, izinkan saya menerangkan serba sedikit mengenai seni bina Masjid Dolmabahce di Istanbul, Turki. Seperti yang sedia maklum, seni bina dalam Empire Uthmaniyah melalui pelbagai jenis struktur seni bina dan melalui pelbagai gaya yang berbeza secara drastik sejak dari era klasik yang lalu. Proses pembaratan berterusan dan semakin pesat semasa tanpa pemerintahan Mahmud I, Selim III dan Mahmud II yang memberi kesan ke atas kehidupan harian dan seni bina di sana. Sebagai contoh, Masjid Biru atau Masjid Sulaiman yang merupakan masjid berskala besar, manakala masjid yang berkubah tunggal serta berskala kecil telah dibina secara berselerak di sekitar bandar. Walaupun masjid kecil-kecil ini tidak membawa kehebatan berbanding masjid berskala besar, mereka tetap mempunyai struktur yang berbeza dalam gaya seni bina. Salah satu daripada pembinaan masjid kecil itu telah dibina di sebelah Istanbul bersebelahan dengan Istana Dolmabahce yang diilhamkan oleh Ibu Sultan Abdul Majid I, iaitu Besmialem Veli Sultan. Ianya dikenali sebagai Masjid Dolmabahce, di mana nama masjid tersebut adalah mewarisi nama Ibu Sultan Abdul Majid I sendiri dan terletak di pekarangan Istana Besiktas lama. Namun pembinaan masjid tersebut telah disiapkan di bawah Suruhanjaya Abdul Majid I sendiri pada tahun 1855 selepas kemangkatan Ibu Sultan. Masjid Dolmabahce dibina dalam gaya neoklasik dan empire dan terletak di sebelah Istana Dolmabahce berhampiran dengan pantai. Jenis masjid ini cukup kaya dengan perhiasan gaya rokoko dan barok, malah sedikit imperialisme. Seni bina Masjid Dolmabahce sangat berbeza dengan Masjid Uthmaniyah klasik yang lain. Ia seakan-akan menyerupai dewan dan direka sebagai sebahagian daripada Istana Dolmabahce. Permasalahan kajian yang wujud dalam kajian ini ialah bertitik tolak daripada kenyataan Al-Qaidi 1986 yang berpendapat bahawa seni bina Masjid Uthmaniyah dipengaruhi oleh konsep seni bina dari Barat yang mengubah secara keseluruhan perjalanan reka bentuk seni bina Uthmaniyah. Beliau menjelaskan bahawa seni bina Uthmaniyah mengambil bentuk yang berbeza dengan konsep inovatif yang muncul dari Eropah pada abad ke-18. Salah satu dinamik budaya yang mengubah perjalanan seni bina Uthmaniyah sebenarnya ialah serangan gaya seni bina import yang berasal dari Eropah. Kesan seni bina Barat terus memberi pengaruh terhadap seni bina Uthmaniyah bermula dari awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Justru itu, kajian ini akan bertunjangkan 3 objektif utama, iaitu yang pertama ialah untuk mengkaji sejarah ringkas pembinaan Masjid Dolmabahce, yang kedua ialah untuk meneliti keistimewaan seni bina Masjid Dolmabahce, dan yang ketiga ialah untuk menganalisis gaya seni bina Masjid Dolmabahce yang diterapkan dalam pembinaan masjid ini. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan kaedah kualitatif, di mana saya menggunakan kaedah analisis dokumen, kaedah deduktif, analisis tematik teks dan penelitian ilmiah, iaitu melalui dengan pembacaan sumber-sumber daripada jurnal, artikel serta tesis-tesis ilmiah. Jadi, antara dapatan kajian yang saya perolehi melalui kajian saya ini ialah yang pertama, sejarah ringkas Masjid Dolmabahce, yang kedua, seni bina Masjid Dolmabahce, dan yang ketiga ialah gaya seni bina dan seni hiasan dalaman reka bentuk Masjid Dolmabahce. Sejarah ringkas Masjid Dolmabahce. Kajian mengenai sejarah pembinaan Masjid Dolmabahce sangat kurang dikaji dalam kalangan sejarawan. Oleh itu, maklumat mengenai masjid ini adalah sangat terhad. Masjid Besmialem Veli Sultan yang juga dikenali sebagai Masjid Dolmabahce, iaitu lebih juga dikenali sebagai Dolmabahce Cami, adalah merupakan salah satu seni bina yang paling unik di antara semua Masjid Uthmaniyah di Istanbul. Masjid ini telah ditugaskan untuk dibina oleh Besmialem Veli Sultan pada tahun 1852. Besmialem Veli Sultan meninggal dunia pada tahun 1853. Oleh itu, pembinaan masjid tersebut telah diteruskan oleh anaknya Sultan Abdul Majid I di bawah pemerintahan beliau sendiri. Masjid itu telah siap dibina pada tahun 1855 dengan bantuan kewangan Abdul Majid I. Hal ini kerana masjid tersebut terletak bersebelahan Istana Dolmabahce yang dibina hanya setahun selepas pembinaan Masjid Dolmabahce. Yang kedua ialah seni bina Masjid Dolmabahce. Setelah dilihat secara umum, Masjid Besmialem Veli Sultan adalah salah satu simbol yang melambangkan kepada Bosphorus dan terletak di daerah Dolmabahce di Besiktas, di sebelah Eropah Istanbul. Masjid yang megah dan unik ini menggunakan skema pelan seni bina masjid pada abad ke-19, iaitu pusat kubah tunggal yang mempunyai beberapa ciri terpilih seperti kebanyakan struktur lain pada masa itu. Tetapi, ia merupakan contoh di mana keutamaan gaya diperhatikan dan lebih ringan daripada struktur gaya masjid yang lain dan ianya tidak berlebihan. Antara elemen-elemen seni bina yang wujud di dalam Masjid Dolmabahce ialah melalui mihrab, menara dan ruang solat. Antara elemen pertama yang wujud dalam seni bina Masjid Dolmabahce ialah melalui mihrabnya.
Umumnya kita mengetahui bahawa mihrab berfungsi untuk menandakan arah kiblat dan tempat berdirinya imam ketika sembahyang jemaah. Mihrab di Masjid Dolma Bacin lebih menonjol dalam seni bina ini. Ia dibentuk melengkung seperti U terbalik. Batu marmar serta jubir Turki digunakan untuk menghiasi mihrab masjid ini dan ditambah pula dengan ayat-ayat Al-Quran. Di bahagian atas mihrab terdapat hiasan emas dan sudah pastinya ia dipengaruhi oleh gaya barok. Bahagian bawahnya mempunyai karya stuko yang dikelilingi oleh garisan emas. Di kedua-dua sisi ceruk mihrab terdapat tiang dengan batang majmuk. Bahagian bawahnya dihiasi dengan daun acanthus dan di sisi tiangnya pula terdapat sempadan geometri seperti rantai. Manakala dari segi menaranya pula dapat dilihat melalui dari dua menara menjulang dari bahagian timur dan barat masjid yang menunjukkan campuran kuat gaya barok dan rokoko. Walaupun kedua-dua menara hampir sama, menara sebelah barat telah dipelihara bentuk asalnya, manakala yang satu lagi telah dipulihkan. Bahagian seterusnya ialah ruang solat, di mana ruang solat telah dipisahkan dengan dua tiang dari pembukaan lorong utama ke bahagian ruang solat. Bangunan itu dimasuki melalui 3 pintu, satu di muka depan utara dan dua lagi di muka depan selatan yang menghadap ke arah laut. Masjid ini terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu Dewan Masuk Utama dan ruang bahagian hadapan iaitu Anjung. Manakala Dewan Solat Utama ditutup dengan satu kubah besar yang berdiameter 10.40 meter. Seterusnya ialah gaya seni bina dan seni hiasan dalam mereka bentuk Masjid Dolma Bacin. Bermula pada abad ke-18, seni bina Uthmaniyah dipengaruhi oleh seni bina barok di Eropah Barat lalu menghasilkan gaya barok Uthmaniyah. Pada penghujung zaman Meneris, gerakan barok adalah merupakan satu gaya seni yang bertentangan baik dari segi gaya maupun tafsiran terhadap seni yang berlaku di Renaissance Itali. Gaya barok ini berasal daripada perkataan Portugis iaitu barroco yang bermaksud mutiara yang berbentuk aneh, bengkok dan cacat, dan ada juga sejarawan yang mengatakan nama gaya barok dianggap berasal dari nama akhir artis Itali iaitu Federico Barocchio. Seni bina barok juga merujuk kepada gaya yang menonjol dan keterlaluan yang melanggar peraturan. Barok Turki pada asasnya adalah gaya yang berkembang di ibu kota. Gaya itu tidak perlu jauh daripada hiasan asal di seluruh Anatolia. Ia agak terhack pada hiasan dalaman atau muncul dalam elemen seperti pintu, permukaan air pacut dan batu nisan serta acuan cucuk atap ataupun oriel sengit yang dikenali juga sebagai tingkap. Gaya yang muncul di ibu kota di luar dan beberapa inovasi kadang-kadang tidak diterima di Anatolia. Pada masa ini, gaya-gaya dari Eropah telah dibawa masuk dan telah mencipta hasil gabungan gaya seperti barok, rokoko, imperialisme iaitu empire dengan koleksi dan keseronokan seni yang mantap. Walaupun tiada inovasi ketara dari segi seni bina, masjid jenis ini perubahan utama adalah pada bahagian luaran dan hiasan dengan meninggalkan garisan tradisional, klasik dan motif yang menggairahkan. Sungguh mengagumkan bahawa ciri-ciri hiasan gaya barok, rokoko dan empire mula menggantikan motif dan hiasan tradisional Uthmaniyah. Ciri-ciri yang paling penting pada zaman itu ialah pendekatan dan penggunaan unsur-unsur barat yang tidak terhad dan digabungkan dengan unsur-unsur Uthmaniyah dan Islam dan ianya tanpa peraturan. Dalam hal ini, Masjid Dolma Bacin adalah contoh tersendiri yang mencerminkan pendekatan umum dan rasa seni ketika gaya itu berada. Kesimpulannya jelaslah bahawa Masjid Dolma Bacin ialah sebuah masjid yang sangat indah dan contoh seni bina zaman Uthmaniyah yang bersinar. Masjid Dolma Bacin adalah gabungan indah seni bina tradisional Uthmaniyah yang digabungkan dengan gaya barat katedral atau diraja. Masjid Dolma Bacin adalah struktur yang agak moden walaupun ianya bersaiz kecil, dibuka pada tahun 1855. Oleh itu, ia mempunyai lokasi yang sangat hebat di Bosporus dan pembinaan yang ringan dan lapang dengan menara yang langsing serupa dengan Masjid Ortokoy. Masjid jenis ini juga cukup kaya dengan hiasan gaya rokoko dan barok. Seni bina Masjid Dolma Bacin sangat berbeza dengan Masjid Uthmaniyah yang lain. Ia kelihatan lebih gah dan gemilang seperti dewan istana yang dihias tinggi daripada tempat perlindungan kerana ia direngka sebagai sebahagian daripada istana Dolma Bacin. Pada asalnya Besmianah Valley Sultan, ibu kepada Sultan Abdul Majid I, menugaskan masjid ini tetapi selepas kematian baginda, Sultan Abdul Majid I terus menjalankan pembinaan ini sehingga ke akhirnya. Sekian, terima kasih.